Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan melakukan tugasan 3 dalam subjek GWCP 1042 penulisan akademik. Pertama sekali, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Afiq Daniel bin Amar dan bersama dengan 2 orang lagi rakan sekumpulan saya, iaitu Daniel Haikal bin Abdul Aziz dan Faris Azwan bin Ridauddin. Kami akan menganalisis artikel dan hubung kaitkan dengan penggunaan sumber yang sahih. Tajuk artikel yang kami ambil ialah Bahaya Memandu Beredah Banjir. Baiklah, kita akan masuk kepada kandungan dahulu. Kami mengkaji tentang konsep keutuhan wacana, kejelasan penulisan wacana dalam sesuatu artikel, hubung kait kepentingan membuat rujukan dan yang betul dan sumber yang sahih. Baiklah, yang pertama ialah konsep keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud sesuatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Asma Haji Omar berpendapat bahawa keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah penulisan yang menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai satu bahan yang bermakna dalam komunikasi. Dalam keutuhan wacana, terdapat 2 aspek penting untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu terdapatnya urutan dan atau koheren, iaitu merupakan kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu satu teks yang bermakna dan dapat difahami dengan mudah. Kedua, wujudnya tautan atau kita lebih kenali sebagai kohesi dalam bahasa penulisan akademik, yang merupakan satu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Maksud kohesi ini lebih kepada menghubungkan antara sesuatu unsur dari sesuatu linguistik ke linguistik yang lain. Baiklah, kita masuk ke keutuhan semantik pula. Keutuhan semantik wacana dapat dilihat dari aspek hubungan semantik, iaitu berdasarkan kepada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Secara umumnya, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Berikut saya akan memberikan 2 hubungan semantik antara bahagian wacana. 1. Hubungan sebab dan akibat. Contohnya, contoh ayatnya ialah dia menyiapkan kerjanya itu sehari suntuk. Dia terlalu penat lalu tertidur. Di sini kita dapat lihat bahawa ayat dia menyiapkan kerjanya itu sehari suntuk merupakan sebab di mana dia telah tertidur kerana terlalu penat. Dia terlalu penat kerana telah menyiapkan kerjanya itu sehari suntuk. Jadi itu kita kaitkan, kita klasifikasikan sebagai semantik hubungan sebab dan akibat. Yang kedua adalah hubungan sebab dan hasil. Contoh ayatnya, dia seorang yang peramah dan suka berkawan. Dia disenangi dan mempunyai ramai kawan. Di sini kita dapat lihat bahawa dia seorang yang peramah dan suka berkawan ini merupakan sebab yang menjadikan dia disenangi dan mempunyai ramai kawan. Jadi kita boleh klarifikasikan ayat ini sebagai ayat semantik di dalam keutuhan semantik yang mempunyai hubungan sebab dan hasil.
kita teruskan lagi ke keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini merangkumi pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik yang kita lebih kenali sebagai makna, di mana dalam sesebuah wacana ia melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan iaitu leksikal dalam wacana tersebut. Hubungan leksikal dalam wacana tercapai apabila penggunaan kosakata yang sesuai dan serasi. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal seperti berikut, iaitu pembukaan dan penutup, akronim, pengulangan, persamaan leksikal ataupun sinonim, dan kolokasi serta hiponim. Setiap jenis hubungan ini mempunyai makna dan fungsi tertentu di dalam sesuatu ayat ataupun wacana yang boleh memberi kita kejelasan untuk kita mendalami sesuatu wacana dan memahami wacana itu dengan mudah. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan serba sedikit tentang apa itu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat dilihat melalui hentian atau kesenyapan suara, intonasi, tinggi rendah tekanan suara dan nada suara. Sebagai contoh ayat, Abang Ali sudah makan nasi. Ayat ini mengandungi ketaksamaan makna bergantung kepada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan abang. Maka ayat ini membawa maksud Ali yang sudah makan nasi. Seperti contoh, Abang, Ali sudah makan nasi. Tetapi, jika kesenyapan suara berhenti selepas perkataan Ali, maka ayat ini bermaksud Abang Ali yang sudah makan nasi. Sebagai contoh, Abang Ali sudah makan nasi. Begitu juga jika makan diungkapkan dengan nada suara yang keras dan intonasi yang tinggi di akhir kata, ia akan menjadi ayat paksaan, arahan atau suruhan yang tidak boleh ditentang. Tetapi, jika ianya disebut dengan nada suara yang lembut, ia akan berubah menjadi ayat silaan, ajakan atau pelawaan yang ikhlas. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang keutuhan gramatikal. Apa itu keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Jenis keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka dan kata ganti nama tunjuk seperti itu dan ini. Contoh ayat ialah Aimi merupakan seorang pelajar yang rajin. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Penanda rujukan yang digunakan dalam ayat ini ialah dia. Jenis keutuhan gramatikal yang kedua ialah penanda penggantian. Proses menggantikan unsur bahasa. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian klausa. Contoh ayatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan secara jelas dalam Al-Quran tentang pertukaran siang dan malam yang merupakan antara tanda-tanda kekuasaannya. Nya di sini menunjukkan ganti. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada jenis keutuhan gramatikal yang ketiga, iaitu elipsis. Apakah itu elipsis?
Elipsis merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Dengan kata lain, pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Contoh ayat, Ani, awak belajar di mana? Lalu Abu menjawab, Institut Pendidikan Guru. Akhir sekali, jenis keutuhan gramatikal yang keempat ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Terdapat 6 jenis kata penghubung dalam bahasa Melayu. Antara jenis kata penghubung tersebut ialah penghubung tempoh. Penghubung tempoh ialah urutan masa atau siri berlakunya sesuatu. Contohnya seperti pertama, kedua, ketiga dan kemudian. Selain itu, penghubung musabab yang merupakan sebab berlakunya sesuatu. Contohnya, kerana itu. Baiklah, untuk bahagian yang seterusnya, saya akan menjelaskan serba sedikit tentang kejelasan penulisan wacana dalam satu. Seterusnya, kita beralih kepada koheren. Maksud koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Menurut Asma Haji Omar, koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Dengan erti kata lain, koheren dalam wacana sama ada penulisan atau pertuturan menggambarkan pertautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis dan penutur. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kohesif. Kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun sesuatu wacana memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Menurut Hasan, kohesif adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kohesif merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesif yang utuh terhasil melalui jalinan ayat secara berkaitan atau berkesinambungan. Baiklah, kita teruskan dengan contoh kohesif. Contoh ayatnya ialah Hafiz, Hakim dan Haziq merupakan 3 beradik kembar. Mereka pergi ke sekolah bersama-sama dengan menunggang basikal. Keterangan. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat lihat istilah mereka yang telah dimerahkan digunakan pada ayat tersebut merujuk. Okey, baiklah, kita akan sambung pembentangan dengan topik yang ketiga, iaitu hubung kait kepentingan membuat rujukan yang betul dan sumber yang sahih. Jadi berdasarkan artikel tersebut, bagaimana kita ingin membuat rujukan dan apakah kepentingan untuk kita membuat rujukan yang betul dan sumber yang sahih. Terdapat 4 kepentingan yang saya senaraikan. Jadi ayuh kita terokai apakah kepentingan membuat rujukan yang betul dan sumber yang sahih. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan pertama, iaitu mengelakkan kecurian maklumat asal. Jadi kepentingan ini kita dapat kaitkan dengan satu potongan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 83. Jadi berdasarkan potongan surah An-Nisa ayat 83 ini, kita dapat kaitkannya dengan kepentingan rujukan yang betul dan sumber yang kita peroleh itu adalah sumber sahih.
Dalam ayat itu kita diajar supaya kita meneliti dan kita kembali kepada sumber yang betul, iaitu penulis karya yang sebenar, supaya maklumat yang kita dapat itu tidak menyeleweng, tidak diseleweng ataupun salah jika kita gunakannya. Jadi potongan ayat ini jelas memberitahu kita supaya kembali kepada yang asal, iaitu karya orang yang sebenar, bukan daripada Wikipedia yang masih tidak tahu kesahihan sesuatu maklumat itu. Jadi sebelum kita menggunakan sesuatu maklumat itu, kita harus teliti, kita harus tengok dan pastikan maklumat itu daripada karya. Okay, seterusnya kita rokai kepentingan yang kedua, iaitu untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang tidak betul. Jadi kepentingan ini saya kaitkan dengan satu potongan ayat dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 6, di mana dalam ayat tersebut kita sebagai seorang Muslim ditegaskan untuk meneliti setiap maklumat yang sampai kepada kita, kerana boleh jadi maklumat yang kita terima tu adalah maklumat yang benar, dan boleh jadi ianya maklumat yang tidak benar. Jika maklumat itu benar, insya-Allah kalau kita teliti dan kita dapat tahu yang maklumat itu benar, maka kita dapat kongsikan dengan orang ramai. Tetapi jika maklumat itu tidak benar, jika kita teliti maklumat tersebut dan kita mendapati maklumat itu tidak benar, maka kita tidak boleh menggunakan maklumat itu dan tidak boleh kita kongsi kepada orang lain. Kerana jika kita sebarkan maklumat yang salah, maklumat yang tidak betul, dan ramai orang yang menggunakan maklumat itu, maka dosa jariah akan sentiasa ada dengan kita. Jadi berhati-hati ketika kita menyebarkan maklumat dan menggunakan maklumat, kerana ia boleh jadi memudaratkan kita ataupun memberi. Kepentingan ketiga yang saya senaraikan ialah dapat memberikan satu penghargaan kepada penulis asal maklumat itu. Jadi suka untuk saya kaitkan dengan penghargaan ini, dengan kepentingan ini, dengan satu potongan hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berdasarkan hadis di atas, kita tahu bahawa sebaik-baik manusia ini ialah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kenapa saya kaitkan kepentingan ini dengan hadis tersebut? Kerana dengan kita menyebarkan ataupun kita memberikan penghargaan kepada penulis asal, sudah tentu maklumat itu dapat kita manfaatkan dan kita dapat kongsikan dengan orang ramai. Jadi penulis asal, mungkin penulis itu masih hidup ataupun sudah meninggal, tetapi karyanya tetap akan digunakan sepanjang zaman. Jadi dengan itu kita dapat manfaatkan karyanya dan kita akan memberikan satu penghargaan kepadanya, kerana dengan ilmu ataupun maklumat yang dikongsikan telah membantu kita, bukan sekadar kita akan tetap. Kepentingan terakhir yang saya senaraikan dalam slide ini ialah dapat menjaga keharmonian dalam masyarakat. Mungkin kita bayangkan, kenapa dengan menggunakan rujukan yang betul dan sahih ini dapat mempengaruhi keharmonian dalam masyarakat. Ya, ia dapat mempengaruhi dalam masyarakat kerana apabila kita menggunakan rujukan yang tidak betul dan sumber yang tidak sahih, ia mungkin akan menyebabkan berlakunya perbalahan dan bermasa muka antara penulis dan juga pengguna-pengguna ataupun penulis yang mengambil sumber yang tidak benar. Jadi suka untuk saya ambil satu potongan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat tersebut kita disuruh untuk menjaga hubungan antara sesama manusia. Jadi jika kita berbalah disebabkan menggunakan rujukan yang benar, disebabkan menggunakan rujukan yang salah, ia tidak sesuai dengan potongan ayat itu. Jadi kita perlu kembali kepada
Al-Quran yang mana supaya menjaga hubungan sesama manusia, supaya institusi masyarakat sentiasa kukuh dan berada dalam keadaan aman, supaya tidak berlaku perbalahan, berkelahian dan bermasa muka antara satu. Okay, jadi dengan berakhirnya kepentingan yang terakhir itu, maka pembentangan daripada kumpulan kami berakhir di sini. Jika ada sebarang kesalahan dan kesilapan, mohon maaf kerana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.